Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni jam 9.26 insya-Allah. Dalam pukul tepat 9.30 kita akan live. Okey, kepada yang dah join, terima kasih banyak-banyak. Boleh share dan boleh like nama apa live ni. Semoga perkongsian kita pada hari ini boleh memberi manfaat kepada semua orang. Okey. So, pertama mula kita nak check lah suara saya dengar ke tak. Suara saya jelas ataupun tak. Okey, saya tak pasti. Saya tengok kat sini ada 3 orang yang dah masuk, tapi saya tak pasti suara saya ni jelas ataupun tak. Kalau jelas, minta komen jelas. Kalau ada masalah, minta maklumkan ada masalah. Kod nanti saya boleh semak. Okey, jam 9.27 insya-Allah kita akan mulakan pada 9.30. Topik kita hari ini adalah menulis ayat power di media sosial. Okey, sesi live ini adalah sesi live yang ketiga daripada Koperasi Kekitangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad. Dan sesi live ini akan bermula dalam 3 minit lagi. So, mohon untuk komen. Siapa-siapa yang ada ni mohon untuk komen. Okey. So, topik kita hari ini adalah tips menulis ayat power di media sosial. Tips menulis ayat power di media sosial. Kalau ikut bahasa common ni kita panggil copywriting lah. Okey, 9.28 insya-Allah kita akan mulakan dalam tempoh 2 minit lagi. Saya live ni sebenarnya saya tak memerlukan untuk ramai orang view.
Tepat 9.30 saya akan mulakan insya-Allah. Sebab ini adalah lebih kepada perkongsian knowledge ataupun ilmu yang berkaitan dengan penulisan di media sosial. Macam mana kita nak menulis ayat power, okey? Macam mana kita nak menulis ayat power di media sosial? Kalau bahasa biasanya kita panggil copywriting lah. Macam mana kita nak buat copywriting? Okey, terima kasih siapa yang masuk, siapa yang dah bagi love, siapa yang bagi like, terima kasih. Cuma saya nak tahu sama ada suara saya ni jelas ataupun tak. Saya tak pasti suara saya ni jelas ataupun tak. Tuan Andy Ibrahim, terima kasih banyak. Okey. So siapa yang dah view saya punya live ni, boleh klik share dan like, dan boleh belanja saya love. InsyaAllah kita akan mulakan dalam 9.30. Ada seminit lagi. Topik kita pada hari ini adalah tips menulis ayat power di media sosial, ataupun kita panggil copywriting. Okey, ataupun copywriting. InsyaAllah lagi seminit kita akan mulakan. Sambil-sambil tu boleh check sama ada saya punya gambar, saya punya suara jelas ataupun tak. Okey, ada beberapa saat saja lagi kita akan mulakan. Saya buat live ini daripada pejabat. Hari ini adalah turn untuk saya bekerja. Alhamdulillah Tuan Andy, terima kasih banyak-banyak, sangat jelas. Video gelap sikit rasanya kot, tak pasti. Saya nampak macam gelap sikit lah, tak apalah. Yang paling penting apa yang saya nak sampaikan. Alhamdulillah, masa dah menunjukkan tepat 9.30 pagi. 9.30 kita akan mulakan. Topik pada hari ini adalah berkaitan dengan tip menulis ayat power di media sosial. Kepada yang baru join, terima kasih banyak-banyak kerana join, dan mohon untuk like dan share video ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini, Seroja. Okey, selamat pagi bos. Terima kasih Seroja join. Okey, semoga apa yang saya nak kongsikan hari ini boleh diberi manfaat kepada ramai rakan-rakan Facebook kita. Okey, terima kasih. Siapa yang dah join, saya tengok ada 5 orang. Tapi saya tak ni sangatlah. Berapa orang join pun insya-Allah saya akan teruskan. Dan sesi kita ni mungkin akan ambil masa 40 minit hingga sejam. Lalunya dia akan masuk sampai sejam lah. Alright. So pertama mula Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi live ketiga. Saya Muhammad Zahidi bin Alim daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia. Topik hari ini adalah yang berkaitan dengan tip menulis ayat power di media sosial. Ayat power tu menulis di media sosial ni, kalau ada juga orang sebut copywriting lah, copywriting. Okey, copywriting yang macam mana yang kita kata sentap, menyentap dan power. Dan ada beberapa tip yang saya akan berikan dekat sini lah. Okey, pertama mula saya nak perkenalkan, saya Muhammad Zahidi bin Alim. Saya bekerja di Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad di PJ Jalan Templer. Info lanjut tentang koperasi saya boleh pergi ke website coopmkm.com.my. Alright, coopmkm.com.my. Okey, saya dari segi pengalaman saya dalam koperasi ini lebih kurang ada 15 tahun. Saya berpengalaman dalam bidang koperasi, dan dari segi interest dan minat saya, passion saya ni lebih kepada digital marketing lah, dan saya fokus kepada website dan video. Okey, so yang kita nak bercakap hari ini adalah lebih kepada tips usahawan online. Okey, kenapa kita nak berkongsi tentang tips usahawan online? Sebab di kala PKP yang sedang berlaku sekarang ni lebih pada 2 bulan. Kita bermula pada 18 Mac itu. Sampai sekarang ni dah hari ni dah berapa? 22 Mei. So 2 bulan kan. So semuanya aktiviti yang ada di luar tu terpaksa kita stop ataupun kita kena kurangkan, sebab kita nak fokus kepada usahawan-usahawan berniaga secara online. Jadi tips-tips yang kami akan kongsikan daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia lebih kepada tip usahawan online. Okey, walaupun anda bukan usahawan online, tapi tip ni berguna lah. Okey.
Dalam kita nak menulis ayat power di media sosial ni, saya bahagikan kepada 3 fasa. Kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, kita kena faham dulu kenapa kita menulis dekat media sosial. Fasa yang pertama, kena faham kenapa kita menulis di media sosial. Tujuan kita menulis untuk apa? Okey? Itu fasa yang pertama lah. Fasa yang kedua adalah apa langkah-langkah yang perlu kita buat sebelum kita menulis. Kita memang nak kena menulis, tapi kena buat homework sikit, kena buat preparation. Sebelum kita nak menulis, kita kena buat beberapa langkah. Saya nak gariskan kat situ, nanti ada 10 langkah ataupun 11 langkah yang kita kena buat sebelum kita menulis. And then fasa yang ketiga adalah fasa untuk kita menulis. Dan menulis itu adalah menulis yang ada impact lah. Okey, kita nak menulis dengan yang ada impact. Okey, tanpa melenggahkan masa lagi, kita pergi kepada fasa yang pertama. Tujuan kita nak menulis dekat media sosial ni untuk apa? Okey, tujuan kita nak menulis di media sosial untuk apa? Tujuan dia adalah 3. Saya gariskan dekat sini adalah 3. Yang pertama sekali adalah kita nak menarik perhatian orang. Okey, kita nak menarik perhatian orang. Yang keduanya adalah kita nak pastikan perhatian orang yang kita tarik tu, kita boleh pegang, dia stay dengan kita. Dia stay dengan kita. Dan yang ketiganya adalah kita nak minta prospek ataupun audien yang kita tarik perhatian tadi, yang stay dengan kita tadi, bertindak mengikut apa yang kita nak. Sebagai contohlah, kita nak buat ayat iklan, kita nak buat ayat menjual sebagai contoh kan. Pertama sekali kita kena tarik perhatian dia dulu. Kita nak menjual ni, kita nak menjual, okey? Kita kena tarik perhatian dia dulu. Kemudian yang keduanya, kita kena pegang perhatian dia tu supaya dia boleh stay dengan kita. Dia boleh stay dengan kita dan dia tak lari ke tempat lain. Maksud dia, kalau boleh, kalau kita buat posting, sama ada teks ataupun gambar ataupun video, dia stay dengan posting kita tu sampai ke satu tahap, and then kita boleh arahkan dia untuk mengambil tindakan kenapa kita buat posting tersebut. Contohlah, saya nak menjual kasut. Bila saya nak menjual kasut, mesti saya kena tarik perhatian siapa yang memerlukan kasut. Okey? Bila dah jumpa orang yang memerlukan kasut, saya kena pegang audien tersebut. Okey? Pegang tu maksud dia kita kena hold, jangan bagi dia orang cakap apa? Lari daripada tumpuan. Kita kena pegang, dan last kali barulah saya kata, ini kasut saya nak jual kepada awak. And then dia akan ambil tindakan untuk membeli. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Okey. Kebanyakan orang masih lagi blur. Bila kita nak menulis, tak tahu apa yang kita nak tulis, macam mana kita nak mula dan macam mana kita nak susun dia punya ayat-ayat dia. Okey. Jadi hari ini saya nak memberi satu guideline lah, satu guideline ataupun satu framework ataupun satu flow. Macam mana kita nak tarik perhatian, kita nak pegang perhatian, dan juga last kali kita nak minta mereka bertindak dengan apa yang kita nak. Okey? Dan cara penulisan kita ni, saya lebih memberi fokus kepada ayat iklan di media sosial. Okey? Sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Alright? Dan insyaAllah panduan ini akan bantu usahawan untuk menulis iklan di media sosial dengan cara yang lebih tersusun, dan insyaAllah dia boleh memberi impact kepada siapa-siapa yang membaca iklan tersebut dan seterusnya bertindak dengan apa yang kita arahkan. Okey? Dan copywriting ataupun panduan menulis ni, dia bukan setakat kita boleh guna dekat media sosial. Tapi tujuan kita hari ni lebih kepada untuk media sosial, tapi dia boleh digunakan di mana-mana tempat. Kita nak buat email marketing, boleh guna kaedah yang sama. Kita nak buat customer service, cara nak menjawab dengan customer service pun, dengan customer pun boleh. Staff kita yang berada di kaunter pun boleh guna ayat yang sama. Dan kita kena adjust ikut kesesuaian lah.
wa ima kita nak menulis resume pun boleh guna ayat copywriting ni. Okey, tapi kita kena adjust ikut kesesuaian supaya ianya suit dengan siapa yang kita nak target. Alright. So, ini bukanlah cara yang 100% yang betul, tetapi kita kena ujilah. Ayat-ayat power yang kita nak buat ni kita kena uji mengikut kesesuaian audien masing-masing. Dan ini adalah sebagai satu panduan lah. Tak kata ini betul 100% ataupun tak betul, dia bergantung kepada kita. Alright. So, itu adalah fasa yang pertama. Kita kena faham kenapa kita nak menulis. Tujuan apa kita nak menulis. Dalam ayat kita nak buat iklan dalam media sosial, dia ada 3 ya tujuan. Pertama, kita nak tarik perhatian audien kita. Yang pertama, kita nak pegang audien kita supaya dia stay dengan posting kita, dengan ayat kita. Dan last sekali, dia bertindak. Dia bertindak, mengambil tindakan seperti mana yang kita arahkan. Sama ada kita suruh dia call, sama ada kita suruh dia WhatsApp kita, sama ada kita minta dia klik website kita dan sebagainya. Ataupun dalam bahasa copywriting ni kita panggil call to action. Okay, call to action. Alright. So, bila kita dah faham tujuan kita menulis, kenapa kita menulis, barulah kita buat homework ataupun kita buat kerja sikit sebelum kita nak menulis. Alright. Ini saya pergi kepada fasa yang kedua. Okey, kepada yang baru join, saya baru saja mulakan 9 minit. Okey, saya baru saja mulakan 9 minit. Dan saya minta siapa-siapa yang join boleh share dan boleh like saya punya live kali ini supaya ianya boleh memberi manfaat kepada semua rakan-rakan yang lain. Okey, saya teruskan, kita pergi ke fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni agak panjang berbanding dengan fasa yang pertama tadi. Fasa pertama ni lebih kepada pemahaman. Fasa yang kedua ni, saya ada gariskan 10 langkah. 10 langkah asas sebelum kita nak menulis. Okey. Langkah yang pertama, saya terus pergi ya. Langkah yang pertama adalah, pertama sekali kita kena research. Kita kena buat kajian, kita kena research 3 perkara. 3P yang saya nak highlight kat sini. Pertama sekali kita nak kena research di segi pasaran, market kita. Kita berniaga, usahawan, kita berniaga, kita ada market kita. Kita kena kaji di mana market kita. Market yang macam mana yang sesuai dengan produk dan servis yang kita nak jual. Kita kena kaji market kita. Okey? Untuk nak kaji market, selalunya orang akan pakai standard analisa untuk nak kaji market. Mereka menggunakan SWOT analysis lah. SWOT analysis adalah S, strength, W, weaknesses, O, opportunity, dan T adalah threat. Okey? Maksud dia kita nak kaji apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang yang ada, apa ancaman yang ada. Itu kita nak tengok. Dari segi pesaingnya, dari segi harganya, dari segi lokalitinya, pasaran, pasaran tentang produk kita. Kita kena research tentang pasaran. Okey? Yang keduanya, P yang kedua adalah prospek ataupun pelanggan kita. Kita kena kaji siapa prospek kita, siapa pelanggan kita, ataupun dalam bahasa Inggeris ni dipanggil audience. Siapa target market kita? Kita nak jual kepada siapa? Okey? Kalau target audience ni, selalunya kalau kita nak buat research, kita panggil customer avatar. Customer avatar ni kita kena faham dari segi umur dia berapa, jantina dia apa, dia tinggal di mana, pendidikan dia macam mana, income dia macam mana. Sebab apa? Sebab bahasa-bahasa ayat-ayat copywriting yang kita nak tulis nanti, kita nak kena suit dengan dia. Kalaulah produk kita ni untuk audien yang berumur 18 hingga 21 tahun, kita kena guna ayat-ayat hipster. Bro, kan? Kita kena guna ayat-ayat hipster. Dia ayat-ayat santai, dia tak boleh guna Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia kena guna ikut kesesuaian audien kita. Kita kena kaji. Okey, untuk nak mengkaji audien, nak mengkaji pelanggan, prospek kita, kita kena buat customer avatar. Dalam media sosial, customer avatar ni kita nak cari kat mana? Dekat Facebook page ada tools ataupun menu yang kita boleh tengok dekat insight.
Kita pergi dekat insight, dekat situ kita boleh tengok customer avatar kita ataupun fan kita. Apa kategori fan kita? Umur dia macam mana? Jantina dia macam mana? Berapa ramai yang ada dalam kita punya Facebook page kita. Okay? So, P yang kedua adalah prospek, pelanggan ataupun audien. Kita kena kaji siapa mereka, di mana mereka, apa kedudukan mereka, supaya nanti kita nak suit dengan kita punya penulisan. Dan yang nombor 3, P yang ketiga adalah produk. Produk kita ni kita kena kaji. Nak kaji produk ni dia ada 3 formula lah. Selalu yang orang pakai 3 formula. FAB, FAB. FAB, FAB. Bukan FAB berbuku FAB. Okey, FAB ni yang pertama adalah features, ciri-ciri produk kita. Saiz dia, berat dia, color dia, packaging dia, apa lagi kan? Berat, saiz tinggi dan sebagainya. Features ataupun ciri-ciri produk tu. Ciri-ciri produk kita macam mana? Yang nombor 2 adalah A. A, advantages. Apa kelebihan produk kita? Okey, apa kelebihan produk kita? Dan yang terakhir adalah B, benefit. Manfaat produk kita yang kita boleh bagi kepada pelanggan. Alright? So, sebelum kita nak menulis, kita kena kaji dulu 3P ni. 3P ni, yang pertama adalah pasaran, yang kedua adalah prospek, yang ketiga adalah produk. Yang kita punya sendiri. Kenapa kita nak kaji? Sebab kita nak suitkan apa yang kita ada dengan customer kita, dengan market kita, dengan produk kita. Alright? So, kena kaji ya. Boleh dapat Alright. Okey, yang mana yang baru join tu, saya minta tolong share supaya kita punya sesi kali ini boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Okey, kita baru pergi yang pertama. Dia ada 10 langkah asas sebelum kita menulis. Langkah yang kedua, kita nak kena cari trigger, buying trigger. Buying trigger yang kita nak guna untuk kita nak buat posting. Okey, buying trigger ni apa? Cara ayat yang kita nak menulis. Ayat yang macam mana kita nak menulis? Okey, kalau dekat sini ada setengah di kalangan copywriter ataupun usahawan-usahawan, dia menggunakan cara testimoni. Cara penulisan dia adalah cara testimoni. Dia menunjukkan pelanggan-pelanggan yang dah ambil produk dia, dia interview dan dia bagi tahu apa yang mereka dapat daripada produk. Itu adalah buying trigger dia. Okey. So daripada situ kita boleh dapat. Ada juga yang boleh guna buying trigger yang bersifat offer yang tak masuk akal. Offer sampai 70%. Offer sampai 80% dan sebagainya yang tak masuk akal. Ada juga yang buat macam tu. Ada juga yang menggunakan endorsement ataupun authority. Maksud dia menggunakan sijil-sijil, award, okey, ataupun dia menggunakan penghargaan yang dia dapat daripada authority tertentu, ataupun VVIP yang menggunakan dia punya produk, ataupun VVIP yang menggunakan dia punya produk. Itu antara buying trigger yang boleh dia gunakan untuk menulis. Ada juga yang menggunakan scarcity. Scarcity ni maksud dia mewujudkan satu perasaan takut kepada orang. Dia mewujudkan satu perasaan takut, dia besar-besarkan lagi masalah orang tu, masalah yang customer hadapi tu. Jadi dia gunakan teknik buying trigger tu. Ada juga yang menulis cara dia update stok. Dia tunjuk stok baru sampai. Itu pun sebenarnya ada credibility tertentu. Dan ada juga yang buat storytelling. Ini sangat famous, storytelling, ataupun dia buat jalan cerita. Tapi cerita ni bukanlah cerita yang apa? Cerita yang reka-reka, tapi cerita ni adalah cerita yang betul lah. Okey. So, sebagai seorang penulis, sebagai copywriter, kita kena cari jenis penulisan yang macam mana kita nak guna. Dan penulisan tu kita tak boleh guna satu saja, kita boleh guna pelbagai jenis tulisan. Yang saya sebut tadi adalah buying trigger, kaedah untuk kita nak menjentik emosi orang supaya dia boleh membeli dengan kita. Okey, ada banyak lah, boleh Google tengok. Itu sebahagian yang saya sebut tadi lah.
testimoni, offer tak masuk akal, kita tunjukkan sijil-sijil penghargaan, VVIP ada beli dengan kita. Dia memainkan peranan lah untuk kita menulis. Alright, itu yang ketiga. Kita ada 10. Okey, yang ketiga adalah kita kena buat headline. Kita kena fokus kepada headline. Kenapa headline? Sebab itu adalah first impression orang, first impression pembaca kepada kita punya copywriting, kepada kita punya penulisan. Cuba kita tengok dekat Harian Metro. Dalam Harian Metro, dia selalunya dia akan fokus kepada headline. Headline dia semua gempak-gempak kan. Headline dia fokus kepada benda-benda yang kita teringin nak tahu. Kita teringin lagi nak baca sebab disebabkan oleh headline. Dan headline dia besar, dia bold kan. Tambah-tambah lagi kes-kes ataupun isu-isu yang panas, isu-isu yang viral dan sebagainya. Headline dia tu memang catchy, menarik untuk nak baca, pendek, padat, tapi kita teringin untuk nak meneruskan pembacaan. Okey. So dalam 10 langkah sebelum kita nak memulakan penulisan ni, kita kena cari beberapa headline. Kita kena create beberapa headline. Headline saja, bukan konten tau. Kita kena create supaya headline ini akan menjadi sebagai pembuka bicara. Dia akan menjadi penarik minat orang. Dia akan menjadi perangsang emosi orang untuk nak teruskan baca ataupun nak stop dekat situ. Headline memang main peranan. Dan kalau kita nak tiru headline ataupun nak tengok headline yang ada credibility, kita boleh tengok Harian Metro. Dan kalau boleh pergi dekat Siakap Keli punya, kita boleh tengok. Memang banyak headline-headline yang power. Alright? So dalam ada satu mamat ni lah, nama dia John Caples. John Caples ni dia adalah legend kepada copywriter. Dia kata ada 3 headline yang sangat power dekat dunia ni. Ada 3 headline yang sangat power dekat dunia ni. Yang pertama sekali adalah self-interest. Self-interest ni apa? Self-interest adalah dia cerita apa pelanggan nak nanti daripada produk kita. Daripada penulisan tu, apa yang pelanggan nak. Sebagai contohlah, anak saya umur 3 tahun dah pandai bahasa Inggeris. Faham tak? Dia punya self-interest. Apa yang kita boleh dapat manfaat daripada produk tersebut. Okey? Dan yang keduanya dia kata dekat sini, yang pertama dia kata self-interest. Yang kedua ni dia kata kalau kita gunakan new, coming soon ataupun now. Okey, maksud dia kita update benda-benda yang baru, kita update apa benda-benda yang akan datang ataupun kita update yang sekarang ni. Itu antara headline yang power berdasarkan kepada John Caples tadi lah. Dan yang ketiganya adalah curiosity. Curiosity ni selalunya banyak sangat orang guna headline yang bersifat curiosity. Curiosity ni maksud dia ayat tu macam tergantung. Ayat dia macam tergantung, seolah-olah macam macam mana? Ayat tu tergantung dan kita rasa ingin nak tahu bila kita baca headline tu. Headline ni adalah kepala tau. Kepala, dia belum masuk kepada konten lagi. Kepala ayat tu, headline tu, dia ada satu perasaan yang ingin nak tahu. Contohlah, tak sangka ya, selepas 5 hari berkahwin, dia dia mati kat situ. Sebagai contoh lah, kan. Tak sangka ya, ataupun dia gunakan bagaimana. Bagaimana kami membetulkan rumah, bumbung rumah hanya dalam masa 30 minit. Kan orang nampak macam curious kan. Jadi headline tu main peranan. Ada setengah orang menggunakan rahsia. Rahsia macam mana Ali mendapat ijazah dalam masa 2 tahun. Selalu ijazah orang dapat 2 tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun kan. Bagaimana Ali mendapat ijazah dalam masa 2 tahun. Sebagai contoh macam tu lah. Ada juga orang gunakan ayat pantas, ayat cepat dan sebagainya lah. Okay. So menurut John Caples, headline yang power dekat dunia dia ada 3. Satu yang headline yang ada self-interest. Yang nombor 2-nya dia highlight new, coming soon ataupun update. Yang ketiganya adalah
curiosity, rasa ingin nak tahu. Alright. So itu adalah langkah 3 langkah sebelum kita memulakan penulisan. Okey, saya pergi kepada langkah yang keempat. Langkah yang keempat, apabila kita dah buat kajian, kita dah tahu buying trigger kita nak pakai, kita dah ada headline. Langkah yang keempat adalah kita kena minta pandangan. Kita kena minta pandangan orang. Sama ada kita minta pandangan orang-orang yang kita kenal yang ada ilmu. Sama ada kita minta pandangan daripada bos kita. Sama ada kita minta pandangan daripada tim kita. Sama ada kita minta pandangan daripada rakan-rakan. Okey? Sebab apa? Sebab kita tak nak apa yang kita tulis tu nanti kita tak syok sendiri. Bila kita tak syok sendiri, maksud dia kita boleh dapat second thought ataupun kita boleh dapat pandangan daripada orang lain. Nak memastikan apa yang kita tulis tu bukan daripada syok sendirilah. Kita rasa macam kita dah hebat, tapi bila Ali baca, kawan kita kan, aku rasa macam tak best je engkau punya headline. Contohnya dulu kan, kita tanya dengan bos kita, bos kata, saya tak nak macam ni, awak adjust sikit yang ni boleh tak? Kan? Kita dah ada second thought. Bila kita dah ada second thought, jadi kita boleh adjust kita punya penulisan kita tu. Alright. So headline kita kena buat banyak supaya kita boleh pilih yang terbaik. Dalam headline ni, ramai orang guna headline yang menggunakan yang permulaan dia yang bagaimana. Dia letak kat situ bagaimana. Bagaimana ni selalunya kalau kita baca, orang teringin untuk nak membaca sebab bagaimana ni dia menerangkan, orang cakap apa, cara-cara untuk nak menyelesaikan sesuatu. Okey, cara-cara untuk nak menyelesaikan masalah. Ada setengah orang guna headline, dia memulakan dengan ayat bagaimana. Ada juga orang memulakan ayat dengan ini. Ini adalah apa-apa-apa. Ada juga yang orang gunakan siapa lagi. Dia seolah-olah macam memanggil. Siapa lagi yang belum dapat bla 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 kan. Ada setengah orang memulakan dengan ayat memperkenalkan produk kita lah. Okey, ada setengah orang memulakan ayat dengan mengumumkan dan sebagainya lah. Jadi kita kena pilih headline yang terbaik. Headline yang terbaik ni sebenarnya dia bukan terbaik. Dia bukan kita kata dia terbaik pada masa tu. Kita kena uji, kita kena suit dengan kita punya audience, kita kena suit dengan kita punya produk, kita kena suit dengan market kita nanti. Alright. So kita kena try error lah. Kita try dulu, kita post, lepas tu kita kena tengok sama ada headline posting kita tu menarik ataupun tak. Dan sebenarnya kita boleh Google lah, kita boleh tengok headline-headline yang menarik dekat Google tu ada banyak sangat. Saya ambil contoh macam ni lah. Kalau saya baca satu-satu blog, kalau saya baca satu-satu berita, kalau saya baca satu-satu iklan, kenapa saya berminat dengan iklan tersebut? Sebab mungkin headline dia menarik, mungkin konten dia menarik. Jadi kita boleh copy paste lah. Dia bukan copy paste. Kita copy, kita buat inovasi, kita adjust sikit daripada yang ada supaya disuit dengan apa yang kita nak tulis. Alright. Okey, dia ada 9 tip lah. Kalau kita nak buat headline, nak bagi power, dia ada 9 tip. Tip yang pertama adalah kita kena gunakan bahasa mudah. Headline kita tu kita nak kena gunakan bahasa yang mudah. Sebab bahasa yang mudah ni orang senang faham. Janganlah kita guna bahasa buku, sebab orang sebenarnya bahasa buku orang tak berapa selesa sangat. So dia kena gunakan bahasa mudah. Bahasa mudah ni macam mana? Macam kita bersembang, macam kita berborak, macam kita bersembang. Okey. Tapi dia kena sesuai lah dengan audien kita. Kalau audien kita tu bukannya, kalau di kalangan VVIP mungkin bahasa mudah ni tak sesuai. Kalau dalam tu ada profesor, dalam tu ada datuk, dalam tu ada Tan Sri, takkan kita nak panggil bro kan. Contoh macam tu lah. Takkan kita nak cakap ayat-ayat yang terlalu slang macam bahasa pasar. Okey. So dia kena sesuai dengan audien kita. Tapi kita nak bahasa yang mudah lah. Kita tak nak bahasa buku. Sebab macam kita pun kalau orang bercakap bahasa buku, kita rasa macam rimas kan.
kita rasa macam tak berapa nak ni sangat. Tapi kalau dia guna bahasa santai, bahasa mudah, insya-Allah kita boleh ikut apa yang dia nak sampaikan. Yang keduanya, kena guna bahasa audien. Bahasa audien maksud dia prospek kita siapa, pelanggan kita siapa. Kalau pelanggan kita di kalangan wanita yang ramai, kita kena gunakan bahasa kita tu yang sesuai dengan wanita. Okey? Janganlah kita panggil bro, kita kena panggil sis. Kita kena panggil lah mami. Kalau macam mak-mak, kita panggil mami kan. So nak kena sesuai lah dengan audien. Okey? Kenapa kita nak guna bahasa yang sama dengan audien? Kalau ikut nama apa, NLP punya ilmu, dia lebih mesra dan dia ada report ataupun dia ada repo dia. Okey? Kalau kita bercakap sama bahasa dengan audien kita, lebih mesra dan dia ada repo dia. Alright? So, cara yang kedua, kalau kita nak bagi headline kita ni power, kita kena pergi dekat Google ataupun enjin-enjin pencari. Cuba kita type dekat search engine tu. Dekat Google dia ada satu ruang, kita boleh type kan. Contohlah saya nak jual apa? Saya nak jual kasut. Itulah tu. Menjual kasut. Automatik nanti Google akan bagi suggested ayat ataupun yang ayat-ayat yang selalu orang cari dekat Google. So kita boleh gunakan keyword-keyword yang ada dekat Google untuk nak jadikan kita punya headline. Sebab dalam Google tu dia ada robot yang dia boleh nama apa? Yang dia boleh kumpulkan ayat-ayat yang selalu orang cari. Kalau perasan, cuba pergi dekat Google, kita type kan, dekat search engine tu kita type, nanti dekat bawah tu dia akan ada suggestion ayat-ayat apa yang keyword yang kita type tu. Yang tu boleh digunakan. Dan kita nak bagi headline kita ni power, kita kena ada elemen emosi lah. Ada elemen emosi. Emosi ni banyak lah. Dia ada 8 emosi kan. Kita boleh bagi emosi marah, emosi takut, emosi gembira, emosi dihargai, emosi geram dan sebagainya lah. So dalam tu kita boleh masukkan emosi-emosi tertentu di dalam headline supaya ianya boleh menjentik emosi orang yang membaca. Alright? Dan selalu headline kita galakkan, kalau ikut daripada pembacaan saya, kita galakkan menggunakan headline, cara menulis headline dalam huruf yang besar. Kita buat capital, dia punya apa? Tulisan dia adalah tulisan besar. Headline, sebab kita nak membezakan antara headline dengan konten. Okey? Dan kalau boleh, headline kita dengan konten tu kita jarakkan. Jangan terlalu rapat, sebab kalau kita baca apa-apa dekat komputer ataupun dekat handphone, kalau tulisan tu terlalu banyak, dia jadi cramp, sakit mata. So kita boleh jarakkan. Bila kita bagi jarak, dia akan menyebabkan mata pembaca tu selesa. Dan kalau boleh, seeloknya 4-5 baris, satu perenggan. 4-5 baris, satu perenggan. Tapi tertakluk kepada apa yang kita nak sampaikan. Alright? So, elok headline, kita kena asingkan dengan konten supaya ada ruang yang boleh selesa, tak menyebabkan mata orang cramp dan tak selesa untuk nak membaca. Terlalu banyak memang tak selesa untuk nak baca. Okey? Dan itu adalah tip macam mana kita nak bagi headline kita power. Alright? So saya dah bagi 5 tadi. Kita pilih headline yang terbaik. Okey, saya pergi kepada yang ke-6 pula. 10 langkah sebelum kita nak menulis. Yang ke-6 adalah kita kena tulis copywriting ataupun ayat yang menyentap emosi. Okey, kita kena menulis yang menyentap emosi. Menyentap emosi itu macam mana? Okey, kalau ikut menyentap emosi, dia ada beberapa cara lah. Kalau tengok dekat sini, saya ada listkan lebih kurang dalam berapa ni. Yang pertama adalah kita nak tonjolkan credibility. Kita nak tonjolkan credibility. Credibility tu apa? Kita nak tonjolkan kita punya syarikat. Kita nak tonjolkan kita sebagai owner syarikat. Kita nak tonjolkan jenama kita. Okey? Itu adalah credibility yang kita ada. Jadi bila kita tunjuk credibility yang kita ada tu, bila orang membaca, dia akan nampak, oh, produk ni datang daripada syarikat ni.
Bila kita tonjolkan syarikat ni, dia tahu syarikat ni bukan syarikat yang biasa-biasa. Syarikat ni adalah syarikat yang serius. Kita tunjuk owner dia. Okey, owner yang serius, owner yang berwawasan dan sebagainya lah. Okey, yang keduanya, kita kena guna ayat yang jujur. Okey, kita kena guna ayat yang jujur supaya orang percaya dengan kita. Jangan kita buat dalam copywriting ayat-ayat yang kita reka-reka, benda tu tak ada pun tapi kita reka saja. Lambat laun orang akan tahu sama ada kita menulis tu secara betul ataupun tak. Sebab sekarang ni kan zaman digital. Orang boleh Google, orang boleh buat macam-macam. Nak elaklah kita letak nama apa, tulisan-tulisan yang terlalu hype sangat, kan, terlalu letak nama apa, dia punya result yang terlalu tinggi sangat, produk yang sangat berkualiti dan sebagainya. Sebab orang boleh Google, orang boleh search sama ada kita ni jujur ataupun tak dalam penulisan. So dalam penulisan kita kena jujur. Sebab itulah apabila kita menceritakan secara jujur, especially dalam storytelling, penceritaan, kalau cerita secara jujur, insya-Allah copywriting tu akan mendapat perhatian ramai orang. Alright? So yang ketiganya adalah kita nak minta pembaca tu bayangkan kalau dia dapat produk kita. Kan, kita nak menulis ayat iklan ni kan, kita buat copywriting, kita minta dia bayangkan kalaulah dia dapat package ataupun dia dapat produk yang kita tawarkan. Jadi kita cuba visualkan dia punya emosi, dia bayangkan kalau dia dapat, apa manfaat dia, apa faedah dia. Kan? Jadi itu antara yang boleh menyentak emosi. Yang ketiga, yang keempatnya adalah kita boleh bagi value, kita boleh bagi proof of value. Value ni apa? Nilai nama apa? Produk kita. Nilai produk kita tu macam mana? Kalau kita bagi produk kita tu adalah produk yang berkualiti, nilai dia macam mana? So nilai yang kita nak bagi tahu tu kita kena bagi dengan proof dia. Kita kena buktikan kalau kita ada CJ halal, bagus, kan? Kita tunjukkan CJ halal yang kita dapat tu kalau produk makanan lah. Alright? Kalau kita buat training, kita tunjukkan silibus yang kita ada. Kita bukan nak kata kami ada buat training yang boleh membantu menyelesaikan masalah orang, tapi kita tak highlightkan silibus yang kita ada. Kalau kita masukkan silibus tentang training yang kita ada, jadi dia punya nilai tu orang boleh nampak. Jadi kita boleh bagi tahu dia ada proof yang kita ada menyediakan training yang dia punya silibus dia ada berapa banyak. Dia cover yang macam mana, kan? Alright. So itu antara nama apa, copywriting yang boleh menyentak emosi lah. So ada juga yang orang gunakan jaminan. Okey, dia memberi jaminan. Kalau dia ambil produk dengan kita ni, dia boleh mendapat jaminan-jaminan tertentu. Okey. Contohlah, kalau kata produk ni tak berkesan dalam tempoh 30 hari, dia boleh money back guarantee dan sebagainya lah. Alright. Dan ada juga orang yang gunakan sense of urgency. Sense of urgency ni kadang-kadang dia beritahu stok ada 3 lagi, stok dah nak habis, stok sampai hari Jumaat saja. Okay. So ada juga orang yang buat macam tu. Itu antara benda-benda yang boleh menyentak emosi. Jadi orang akan kata, alamak, kalau aku tak beli nanti stok dah nak habis. Jadi dia akan menyentak emosi itu untuk orang ambil tindakan untuk membeli. Alright. So itu perkara yang ke-6. Perkara yang ke-6 sebelum kita nak buat copywriting. Okey, bila kita dah buat copywriting, kita dah kumpul headline, kita dah buat content, kita dah masukkan elemen-elemen yang ada kaitan dengan emosi, kita dah masukkan guna bahasa mudah, kita dah guna bahasa yang sama dengan audien, semua kita dah ambil kira. So kita boleh baca semula. Okey, kenapa kita nak baca semula? Sebab kalau kita tak baca, kalau kita baca sekali saja, kita buat posting dekat Facebook ataupun media sosial, dia kadang-kadang ada benda yang kali pertama tu kita rasa macam dah okey,
Tapi sebenarnya kalau kita baca 2-3 kali, dia akan wujud satu perasaan yang tak okey dengan penulisan kita. That's why kita kena baca 2-3 kali supaya kita nak pastikan ejaannya betul. Dari segi susunannya tak terlalu rapat, tak terlalu renggang. Dari segi panjangnya tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Dari segi penyampaian, dari segi maksud, dan bagi kehendak dan sebagainya tu cukup untuk kita nak menarik pelanggan untuk bertindak, mengambil tindakan dengan apa yang kita nak minta dia orang ambil tindakan. Contoh, katalah saya buat saya buat training, kelas untuk belajar website, belajar sampai pandai. Jadi orang kata, betul ke boleh belajar sampai pandai kan? Jadi kita buatlah copywriting apa sebagainya kan. Jadi bila kita baca 2-3 kali, kita akan selalu tanya, betul ke? Boleh ke? Okey ke? Nanti apa orang akan cakap kan? Ke pendek sangat? Ke tak cukup? Jadi kita kena baca semula lah. Okey, bila kita dah baca semula, barulah kita buat posting. Alright? Di dalam kita nak menulis copywriting yang lengkap ni, common formula yang paling common sekali orang menggunakan AIDA. A-I-D-A. Okay? Itu adalah common formula lah untuk kita nak menyusun copywriting kita. A tu apa? Attention. Pertama sekali kita kena nak tarik perhatian orang. Attention selalunya akan letak dekat headline. Attention kita kena letak dekat headline. Dan attention ni selalunya kita kena relate dengan prospek kita. Contohlah, kalau kita nak jual produk tu kepada ibu-ibu mengandung, mungkin kita boleh sebut kepada mami-mami yang sedang mengandung, kepada ibu-ibu, bakal-bakal ibu, macam tu lah. Cara the attention tu kita nak tarik perhatian. Jadi kita bukan tarik perhatian semua orang, kita nak targeted. Kalau kita produk kita tu kita nak jual kepada pelajar, kita kena tulis kat situ, be specific lah. Pelajar-pelajar sekolah rendah. Sebagai contoh lah, pelajar sekolah rendah. Jadi kita nak tarik itu adalah kita nak tarik audien tu supaya kita spesifik dengan audien yang kita nak. Jadi attention ni selalunya kita akan buat dekat headline. Okay? So formula yang kedua adalah I. I adalah interest. Interest adalah minat. Okey, minat selalunya kita letak di bawah headline. Selepas kita tarik perhatian audien kita, di bawah headline kita letak interest. Interest tu kita boleh letak sedikit intro tentang produk kita. Okey. Jadi, kenapa kita nak letak intro dalam produk kita? Sebab attention tadi kita dah tarik perhatian dia. Jadi dalam intro kita nak relatekan. Bila kita dah tarik perhatian orang, kita nak relatekan maklumat basic tentang produk kita. Kita akan cerita maklumat basic tentang produk kita supaya dia menarik minat orang. Dia menarik minat audien tadi tu. Kalau kita nak jual kepada pelajar, kita nak pastikan pelajar tu berminat dengan apa yang kita nak sampaikan. Jadi dia ada introduction selepas headline. Okey? Kemudian D. A-I-D-A, AIDA. D adalah desire. Desire ni adalah keinginan. Kita dah tarik perhatian dia, kita dah tarik minat dia, kita nak tarik dia punya keinginan. Bila kita nak tarik dengan keinginan, kita kena gunakan formula FAB tadi yang mula-mula saya sebut. Okey, FAB tadi kan. Minta maaf tadi ada terganggu, ada phone, ada call masuk. Okey. FAB. Kita nak tarik dia punya keinginan orang ni, kita kena tunjukkan apa ciri-ciri produk kita, apa kelebihan produk kita dan macam mana produk kita boleh memberi manfaat kepada orang. Okey, macam mana produk kita boleh memberi manfaat kepada orang. Dan kita boleh, untuk nak tarik desire juga, kita boleh letak offer. Kita boleh letak offer kat situ. Pertama sekali headline, kita dah bagi attention, kita dah tarik minat orang, kita dah sebut nama grup orang tu. Kalau kita nak fokus kepada pelajar, kita sebut
pelajar kat situ. Kalau kita nak buat headline yang berkaitan dengan masalah, kita sebut masalah dekat situ. Jadi dekat I, interest, kita kena cerita sikit tentang introduction berkaitan dengan headline. Yang ketiganya adalah kita nak bagi orang tu ada keinginan untuk nak terus membaca dan nak membeli dengan kita. So dalam desire ni mungkin kita boleh letakkan elemen offer. Beli satu dapat dua, beli dua dapat free satu. Offer 70% diskaun. Offer hanya setakat jualan ni hanya untuk Ramadan saja. Alright? So ada offer dekat situ. Jadi dia akan meluak-luak orang punya keinginan untuk nak mendapatkan produk kita. Alright? Dan last kali adalah A. A adalah action. Kita kena jelaskan dalam penulisan kita tu dengan spesifik apa yang kita nak suruh audien kita tu buat. Kalau kita nak suruh dia klik kepada website, sila klik website kami. Kalau nak suruh dia WhatsApp, sila WhatsApp kami di nombor 1234567. Kalau nak minta dia PM, sila PM siapa yang berminat. Jadi action yang last kali ni adalah kita nak mengarahkan dalam bentuk tulisan arahan yang jelas kepada audien yang membaca supaya dia bertindak mengikut apa yang kita nak. Kalau kita buat arahan yang tak jelas, contoh, adakah anda berminat? So what? Selepas tu nak buat apa? What's next? Kan? Sepatutnya kita tulis mana-mana yang berminat boleh WhatsApp kami di nombor 12345. Kan contohnya tu lah. Siapa-siapa yang berminat boleh pergi terus ke website kami di alamat www. Right? So dalam action tu kita kena bagi arahan yang jelas, arahan yang mudah faham supaya memudahkan orang untuk bertindak. Jadi formula AIDA ni dia boleh relate dengan susunan copywriting ataupun susunan penulisan yang mana ianya membolehkan kita punya tulisan tu, penulisan tu dia tersusun. Dia tersusun mengikut struktur yang diguna pakai oleh kebanyakan orang. Kebanyakan dunia pun dah pakai. AIDA ni adalah formula yang sangat common. Sekarang ni bukan setakat AIDA, dia ada AIDA IDCA. C itu adalah convince. Ada juga yang pakai macam-macam lah sekarang ni, dia boleh modify, tapi asas dia adalah daripada AIDA. Attention, kita nak tarik perhatian orang, menggunakan headline yang power, headline yang gempak, headline yang menyentuh emosi. Okay? I interest, kita boleh masukkan macam mana kita nak bagi orang berminat dengan apa yang kita nak tulis. So kita boleh letak introduction yang berkaitan dengan headline tadi. Yang ketiga adalah desire. Kita nak minta orang meluak-luak. Dia punya keinginan tu meluak-luak untuk nak terus baca dan nak melanggan produk dengan kita. Okay? So dalam desire ni kita boleh masukkan elemen offer supaya ianya boleh menjadi, orang cakap apa, selling point ataupun dia nak pull crowd supaya orang boleh meluak-luak untuk nak membeli dengan kita. Dan last kali adalah action. Kita kena bagi arahan yang jelas supaya orang boleh bertindak seperti mana yang kita nak. Okay? So bila dah masukkan semua tu, kita pun buatlah posting. Okay? Posting yang kita nak buat ni, adalah posting yang kita kena trial and error. Kalau kita pergi dekat Facebook orang, kita tengok kan orang tu menulis, kita rasa ayat tu macam dah power sangat kan. Wih, menarik ayat ni kan. So kita ambil copy paste, kita adjust sikit, kita masuk dalam Facebook page kita. Tapi kita punya reach rendah, kita punya engagement rendah. Kenapa? Sebab yang pertama tadi, kita kena kaji dulu kita punya fan kita yang macam mana, audien kita siapa. So bermaksud kita kena tahu dulu circle kita ni. Kalau audien kita tu ramai perempuan, kita kena guna yang berkaitan, ayat dia kena yang berkaitan dengan perempuan. Kalau audien kita ni ramai lelaki umur 21 sampai 35 tahun,
Jadi bahasa dia tu bukannya bahasa-bahasa yang buku. Dia bahasa-bahasa yang santai, kan? Dan banyak lagi lah. Benda ni kita boleh dapat kalau dekat Facebook page, kita boleh pergi dekat Insight. Pergi dekat Insight, klik dekat People, klik dekat Post, kita tahu. Pergi dekat People, kita tahu fan kita yang macam mana. Pergi dekat Post, kita boleh tahu post kita tu setakat mana dia punya keberkesanan dari segi engagement dan juga reach. Okay? Sebab tu saya kata kena try and error. Benda ni, apa yang saya bagi ni, sebenarnya bukannya adalah 100% betul. Dia kena suit dengan apa yang kita ada. Kalau nak suit dengan apa yang kita kena ada, yang apa yang kita ada, kita kena tengok dalam database kita sendiri. Okey? Kalau sesuai dengan database kita, dengan audien kita, jadi copywriting kita ni kita tulislah macam mana pun, dia akan tinggi reach dengan engagement. So, motif kita menulis di media sosial, dia sebenarnya adalah yang pertama sekali kita nak dapatkan engagement, kita nak tinggikan reach. Okay? So, kalau kata kita menulis, dia punya reach pun boleh bilang, engagement tak ada pun boleh bilang. So, nak kena buat sesuatu. Sama ada posting kita, ayat kita, tak berapa nak suit dengan dia orang, ataupun ada satu benda lain yang tak kena. Kena check. So, cara nak check, kalau dekat Facebook page, pergi dekat Insight. Dalam tu terlalu banyak menu yang kita boleh, banyak menu lah yang kita boleh kaji, kita boleh tengok tentang database fan kita. Okay? Dan yang paling penting juga, masa kita nak buat posting, kita kena buat the right time. Kan? The right time, right day dan right audience. Okay. Kalau kita pergi dekat nama apa, pergi dekat nama apa, Insight tu, kita boleh tahu fan kita ni ramai online pukul berapa. Fan kita ni hari apa yang paling ramai. Kita boleh tahu dalam tu. So, kalau kita dah kaji semua tu, barulah kita boleh buat posting yang betul-betul kena pada masanya, kena pada tempat, dan benda tu akan meningkatkan reach dan juga engagement. Contohlah, apa yang kita nak post. Apa yang kita nak post? Selalunya awal-awal pagi kalau kita nak post, kita post dengan doa. Kan orang pagi-pagi kan kalau kita bagi doa kan, dia rasa macam syok, dia rasa macam tenang, dia rasa selesa kan. Especially yang Islam lah. Kalau fan kita tu tak ramai yang Islam, nak kena buat jugalah yang berkaitan dengan religious lah. Yang berkaitan dengan motivation, yang berkaitan dengan quote motivasi, quote perangsang ataupun apa-apa saja. Di awal pagi tu elok kita buat quote ataupun motivasi, ataupun selalunya orang amalkan doa lah. Kalau di awal Ramadan ni, kita ceritalah tentang tips-tips Ramadan. Kan pukul 5 pagi ke masa orang nak bersahur tu. Kenapa saya sebut 5 pagi? Dia bergantung kepada database yang saya ada. Berdasarkan kepada database saya punya Facebook page, 5 pagi kami punya memang peak. Kalau ikut kami punya nama apa, graf, memang peak. Paling ramai orang 5 pagi. So macam mana tengok, pergi dekat Insight. Okay. So selepas awal pagi, kita ada pagi. Pagi mungkin kita bagi tip-tip yang berguna. Kalau ramai di dalam fan kita tu, ramai usahawan, kita boleh bagi tip-tip yang berguna kepada usahawan. Macam mana kita nak tahu dia ni usahawan ataupun tak? Kena buat customer avatar lah. Kena kaji customer kita, kena kaji fan kita, siapa mereka, di mana mereka, apa interest mereka, di mana mereka berada. Barulah kita senang nak menulis, barulah kita senang untuk nak menyampaikan apa yang sepatutnya. Okay? So, kalau tengah hari dan petang, kita kena bagi yang ringan-ringan. Sebab tengah hari dengan petang ni orang dah exhausted. Kalau yang bekerja, dia dah penat, kan? Kalau petang tu, dia dah memang penat sangat dan dia kalut nak balik. Kalau yang bekerja, dia dah kalut nak balik rumah. So, jangan bagi yang panjang berjela di waktu petang. Ini style saya lah. Berdasarkan daripada research yang saya dah buat. Tengah hari dengan petang, kena bagi benda yang santai dan ringan. Kalau boleh, kita bagi joke. Kita share benda-benda yang cerita dan sebagainya lah. Yang orang cakap apa, yang santai. Jangan bagi benda-benda yang heavy-heavy sangat. Penulisan yang heavy-heavy sangat. Macam contoh soft sell, kita nak cerita pasal produk-produk kita. Orang tak akan baca tengah hari dengan petang. Malam kita boleh buat soft sell.
Soft sell ni apa? Kita tak menjual, tetapi kita cerita tentang manfaat ataupun advantage produk-produk kita. Kalau dia berminat, dia boleh hubungi. Kita tak start dengan kami ada produk ni, kami nak jual ni, harga dia macam ni, offer. Itu jangan. Hard sell. Hard sell boleh buat. Hard sell boleh buat waktu malam. Orang tidur, tengoklah fan kita tu waktu mana. Kebanyakan orang pukul 11 kadang dah tidur, pukul 12 dah tidur. Maksud dia antara pukul 10 sampai pukul 12, kalau nak buat hard sell boleh. Tapi jangan terlalu kerap sebab naluri manusia, dia tak suka perkataan jual. Dia tak suka perkataan beli. Macam kita kan. Kalau kita baca posting orang, kalau ada perkataan jual, ada perkataan beli, lepas tu ada perkataan yang menyindir, dia perli-perli orang, ada perkataan yang berbaur politik, ada perkataan yang hype. Kami boleh menyembuhkan 1001 jenis penyakit. Kami boleh menyelesaikan 1001 jenis masalah. Kami adalah yang jangan terlalu hype sangat. Okay? So, orang tak suka. Bila orang tak suka, dia tak akan baca posting kita. Hard sell boleh kita nak buat, tapi jangan terlalu kerap. Dan kalau nak buat hard sell, ada hard sell yang sesuai di waktu malam. Dia tak tahulah, ada setengah psikologi cakap lah. Orang sebelum dia nak tidur, dia akan buka Facebook. Orang bangun-bangun tidur, dia akan tengok Facebook. Orang bila time dia rehat, dia akan tengok Facebook. Jadi kita kena tengok waktu dia tenang. Bila kita nak hard sell, dalam keadaan waktu dia tenang, dia senang untuk bertindak untuk nak membeli. So, kena cari waktu yang tenang lah. Tapi kena buat kajian lah. Dia tak boleh nak sembrono kita buat. Malam kita nak hard sell, pagi kita nak ni, tak boleh lah. Maksud dia kita kena kaji dulu. Kita kena trial and error dalam page kita supaya kita tahu posting yang macam mana yang orang suka, posting yang macam mana orang tak suka. Alright? Berapa kali kita nak post? Copywriting kita ni berapa kali kita nak post? So, kita boleh post minimum 3 kali. Tapi secara konsisten lah. Jangan hari ni buat 3 kali, lepas tu langsung tak buat, tunggu lagi seminggu baru nak buat posting. Jadi tak konsisten. Bila tak konsisten, orang cakap dia tak up to date. Bila tak up to date, orang tak akan datang. Okay? So, kalau boleh kita nak konsisten. Biar buat sikit tapi konsisten. Jangan tak buat langsung. Right? Buat sikit tapi jangan tak buat langsung. Kalau ikut dalam tim saya, dalam tim editor kami tetapkan 7 posting. 7 posting satu hari. Kami ada tim lah. Kami bukan buat seorang-seorang, kami ada tim. Kita buat pagi, kita buat 2 kali. Tengah hari, petang dengan tengah hari kita buat 2 kali. Malam kita buat 3 kali. Okay? 2, 2, 3. So 7 kali lah. Dan kita buat secara konsisten. So siapa-siapa yang dengar ni boleh tengoklah dalam page kami apa yang kami kongsikan. Okay, posting-posting yang kami kongsikan lah. Kami pun dalam proses untuk nak memantapkan copywriting. Dalam masa yang sama, kita sama-sama belajar lah. Alright. So bila kita dah buat posting, kita dah tengok, kita kena, last kali adalah kita kena monitor posting kita tu. Jangan kita hit and run. Kita dah buat posting, kita biarkan. Lantak lah. Ada berapa banyak reach atau berapa banyak engagement, lantak biar. Jadi kita tak nampak progress. Kita hanya duduk dalam satu level yang sama. Kalau hari ni kita buat posting, reach dia katalah dapat 100. Biarlah. Reach dapat 100, tak boleh. Kita kena ada satu keinginan untuk nak tingkatkan reach kepada 100 menjadi 200. 1000 menjadi 2000. 2000 nak jadi beribu-ribu. Jadi macam mana kita nak pastikan benda tu dapat? Kita kena monitor kita punya result. Kita dah buat posting, kita tengok result kita macam mana. Result tu adalah reach dengan engagement. Kita nak tengok reach kita macam mana. Kalau kita guna ayat yang macam ni, reach kita macam mana, engagement dia macam mana. Contohlah baru ni, kami ada berita kematian di kalangan lembaga pengarah kami. Jadi kita buat posting, kalau tak silap dalam pukul 10 pagi kot, kalau tak silap. Reach dia sangat tinggi. Kenapa? Berita kematian selalunya dia akan menyentap emosi. Okey, bila dia menyentap emosi,
reach dengan engagement akan tinggi. Okey, dan ada juga yang kita buat posting yang kita menjual tapi reach dia tak tinggi. Okey, so kita nak kena monitor result lah. Monitor result dan baiki mana-mana yang kita rasakan perlu supaya result kita tu kita nak ada progress. Progress ni maksud dia daripada sikit menjadi banyak, daripada banyak menjadi terlalu banyak dan sangat banyak. Kenapa kita nak banyak? Sebab lagi banyak orang baca posting kita, lagi ramai audien, lagi ramai kita punya fan, dia akan memungkinkan conversion rate. Conversion rate tu maksud dia berapa orang yang tengok dan berapa orang yang membeli. Peratus conversion rate tu adalah bagus. Maksud dia kita berbalik kepada tujuan tadi lah. Kenapa kita menulis? Kenapa kita buat copywriting? Kita buat copywriting adalah tujuan dia kebanyakan usahawan nak menjual. Betul. Tapi kita tak menjual secara direct. Kita nak menjual secara indirect. Jadi kita kena share tips, kita kena share info, kita kena bagi manfaat produk, kita kena tunjukkan apa yang kita ada, credibility kita, kepakaran kita, kehebatan kita, kebolehan kita, produk kita, penjenamaan kita. Kita nak minta ramai orang datang ke page kita dan lagi ramai orang datang ke page kita, senang untuk kita nak menjual. Okey? Bila orang dah percaya kita, orang dah trust dengan kita, jadi dia senang untuk nak membeli. Alright? So, rasa itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Masa dah menunjukkan 10.30. So, dah sejam kita bersiaran langsung. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join live pada hari ini. Saya mohon kepada semua supaya share perkongsian kita supaya kita boleh mendapat manfaat sama-sama dengan kawan-kawan lain. Jadi, saya nak recap. Sebelum kita nak buat copywriting, kita semuanya kalau boleh kita nak ayat yang kita nak menulis tu adalah ayat yang power, ayat yang menyentap. Jadi sebelum kita nak pastikan ayat copywriting kita, penulisan kita di media sosial kita tu mendapat reach dan engagement yang tinggi, kita kena buat yang pertama sekali adalah kita kena faham tujuan kita menulis. Okey, kenapa kita menulis? Tujuan kita menulis sebenarnya ada 3 saja. Yang pertama, kita nak menarik perhatian orang supaya orang baca kita punya penulisan. Yang nombor 2-nya, kita nak pegang dia, kita nak kekalkan dia dengan pembacaan yang kita tulis tu. Bukannya dia baca sekejap, lepas tu dia belah. Okey? Kita nak dia baca dan dia kekal dengan kita. Okey? Yang ketiganya adalah kita nak menulis dengan, kita nak pastikan prospek bertindak, mengambil tindakan apa yang kita nak. Kalau kita nak menjual, kita nak prospek membeli. Kalau kita nak prospek kita tu share, kita nak kongsikan benda ni, kita minta prospek share. Okey? So maksudnya kita nak minta prospek bertindak. Yang pertama, kita tarik perhatian. Yang kedua, kita nak pegang supaya dia kekal dengan kita. Yang ketiga, dia bertindak sebelum perhatian mereka hilang. Okey? So itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, kita kena buat homework sebelum kita nak menulis. Ada 10 langkah yang saya gariskan, yang saya share tadi. Ada 10 langkah sebelum kita nak menulis. Okey? So, bila kita dah tahu 10 langkah tu, kita tahu macam mana kita nak guna, ayat yang macam mana kita nak guna, kepada siapa kita nak tuju, apa emosi-emosi yang boleh kita gunakan untuk nak pastikan kita punya penulisan tu adalah penulisan yang diminati dan disukai oleh semua orang. Dan akhir sekali adalah kita nak menulis dengan ada impact. Macam mana kita nak pastikan penulisan kita ada impact? Kita kena buat try and error berdasarkan kepada database yang kita ada. Kalau dekat Facebook, kita boleh tengok dekat Insight. Itulah database yang kita ada. Kita kena suitkan dengan database kita. Alright? So, boleh masukkan elemen-elemen yang ada kaitan dengan emosi. Dan kena ingat, dalam copywriting yang power, dia power tu sebenarnya subjektif lah. Sebenarnya copywriting kita ni, kalau boleh kita nak engagement dia tinggi, reach dia tinggi. Itu yang kata power tu. Jadi kita nak minta orang ramai membaca kita punya copywriting. Kita nak ramai orang ambil tindakan dengan copywriting kita, sama ada dia nak share posting kita
ataupun dia nak komen posting kita, kita kena masukkan elemen-elemen yang ada kaitan dengan emosi. Dan jangan sesekali kita hard sell. Orang tak suka jual, orang tak suka beli, orang tak suka offer. Offer yang direct lah. Kalau kita buat indirect tak apa. Orang tak suka kita terlalu hype sangat bahasa kita. Kita boleh menyelesaikan segala makna. Okay? So memang benda tu orang akan lari lah. Jadi bila kita dah buat, kita kena monitor result kita. Dan bila dah tengok result kita, kalau tak cantik, kita nak pastikan ada progress, kita kena buat penambahbaikan. Okay? Bila dah ada penambahbaikan, baru kita tahu sama ada posting kita tu okey ataupun tak. Kalau penambahbaikan dah dibuat tapi masih lagi tak berjaya, tukar cara, buat balik. Benda ni dia continuously belajar lah. Dia bukan hari ni kita buat, dia terus dapat reach yang tinggi. Alright? Apa yang saya nak sebut kat sini, ini adalah sebagai panduan dan bukannya 100% betul. Dan kita nak sekarang ni, kenapa kita kena ada panduan ni, supaya kita nak elak daripada pembaziran, bazir masa, bazir tenaga dan bazir duit. Kalau kita main dengan Facebook ad kan, kita tak nak kita bazir duit menggunakan copywriting yang tak dibuat kajian, dia punya cost dia akan tinggi. Alright? So kita kena merancang. Kalau kita tak rancang, kita dah gagal. Tapi kalau kita dah merancang, kita tak ambil tindakan pun, kita gagal. So bertindaklah sekarang. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini boleh memberi manfaat kepada semua orang. Okey, setakat itu saja dulu. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang join pada hari ini. Mudah-mudahan ianya boleh memberi manfaat. Dan apa yang kekurangan tu adalah datang daripada saya sendiri. Dan apa yang terbaik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya akhiri, insya-Allah hari ini kita akan tengok nak bulan. Tak pasti sama ada esok ataupun lusa raya, tapi kalau ikut nama apa, kalender raya hari Sabtu lah kan. So pada kesempatan yang ada ni, saya bagi pihak Koperasi Kaki Tangan Mata Koperasi Malaysia Berhad, personally saya sebagai Muhammad Zahidi bin Halim ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam ruangan ataupun sesi perkongsian di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.